Ada malam 21, malam 25. Ada juga pernah berlaku malam 29. Orang tengah sibuk buat kuih samprit. Dia dapat 1000 pahala, 1000 bulan, 1000 kuih samprit lah. Tahu tak? Ada juga kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, tengok Ramadan tu mula hari apa. Kalau mula Selasa contohnya, maka biasanya Lailatul Qadar itu berlaku malam 21 atau malam 23. Tengok hari mula Ramadan tu bila. Kalau mulai Sabtu, mungkin malam 27 gitu. Dia berubah-ubah. Ada juga pendapat ulama kata sebenarnya Lailatul Qadar itu pada malam pertama Ramadan. Macam mana tu? Ya sebenarnya kenapa dirahsiakan? Kalau boleh setiap hari kita bangun, bangkit, tak usahlah kita cari. Tapi kita cari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang confirm orang yang bangun malam ini, pasti dalam salah satu malamnya, dia dapat Lailatul Qadar. Dahulu kita waktu kecil, bila pergi iktikaf di mana-mana masjid, contohnya Masjid Sultan Abu Bakar, itu ada satu suasana tu, bila tengah semayang tasbih, semayang tahajud gitu, imamnya kata, mari sama-sama kita keluar tengok alam itu. Itu saya ingat tu detik-detik tu, mungkin tahun hujung 80-an, 90-an gitu. Bila keluar ramai-ramai ke pekarangan tu kan, yang datang iktikaf tak ramai, dalam 20 orang gitu. Kita tengok, wah, nampak murid dia semua. Dia tanda-tanda yang janggal kan. Tak ada bunyi kereta, tak ada bunyi apa, semua tanda tangan doa. Dulu begitu. Sekarang lepas, semua kena kecam. Rapat pula keluar masjid. Tapi itulah Jadi, tuntutannya iaitulah untuk mencari Lailatul Qadar itu setiap pada Ramadan sudah pun kita mula memburu. Para salihin, para ulama disebut 6 bulan sebelum masa Ramadan, 6 bulan sebelum masa Ramadan, mereka sudah berdoa-doa untuk dapat Lailatul Qadar. Orang-orang salih dahulu, seperti yang diceritakan oleh Syekh Mahmud Al-Fahim, 6 bulan sebelum masa Ramadan, mereka dah mula tinggalkan makan banyak, dah mula tinggalkan tidur banyak, tak makan daging sangat. Kenapa tak makan daging? Kerana orang yang banyak makan daging ni, badannya penat untuk digest. So, dia makan benda-benda yang senang digest. Makan ikan, umpamanya, gitu. Kemudian, dah mula untuk bangun malam. Isteri tanya, kenapa ni setiap malam bangun awal? Oh, ini persediaan saya nak masuk Ramadan. 6 bulan sebelum masuk Ramadan. Dah mula tinggalkan pergaulan dan sebagainya. Dan orang-orang begini, bila masuk Ramadan, mereka menunggu dengan sangat kuat lah. Ada juga orang salihin, bila masuk Ramadan, mereka terus iktikaf di Masjidil Haram sampai raya. Ada juga. Ada satu ibu ni, saya jumpa. Beliau ni ibu tunggal. Anak-anak semua dah berjaya. Dia doa ni satu je. Setiap tahun dia kata, ya Allah, berilah kesempatan untuk aku iktikaf di Masjidil Haram sampai raya. Dan ni tahun ke-14 ke tahun ke-15 dia buat demikian. Ada je rezeki dia. Dia bukanlah orang yang kaya sangat, tapi Ramadan sampai raya dia tak ada kat Malaysia. Dia satu travel tu jaga dia. Dia balik lah, masjid hotel. Kalau kita tanya, ada tak pergi beli jubah ke apa? Oh, saya tak beli lah. Ada tak pergi, pergi makan nasi unta? Saya nasi ikan ayam saya tak makan. Saya masjid tu je. Itu je doa dia. Kerana mereka ni melihat Ramadan itu. Jadi mudah-mudahan Ramadan yang akan datang ni kita diberikan kepanjangan umur, kita dapat kesempatan dan kita Allah muliakan dengan malam Lailatul Qadar. Tak salah kalau kita cari Lailatul Qadar, tak salah. Yang salahnya cari hari tertentu dah dapat tidur balik. Sekian mahal tu. Jadi hadis ini digambarkan kata Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, kalaulah aku dapat Lailatul Qadar tu, apa yang nak dibaca? Maka Nabi di sini beri gambaran minimum kita baca apa dia? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nak baca fa'fu anni pun boleh. Anna untuk kami. Anni untuk diri sendiri. Okey, baik. Dalam doa ni ada sesuatu yang kita tak merasakan. Allahumma innaka afuun, itu pujian kepada Allah. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Karimun, mulia, tuhibbul afwa, suka kepada kemaafan, fa'fu anni. Ampunkan kami. Paham tak? Kenapa tak disebut Allahumma innaka ghafurun karimun tuhibbul ghafara faghfirli? Kenapa tak sebut kalimah ighfirli? Sedangkan kita baca doa-doa biasa Rabbi ghafirli warhamni. Kita guna kalimah Rabbi ghafirli tu kan. Kenapa untuk Ramadan Nabi bagi gambaran lain? Nabi guna kalimah al-afu. Walaupun dalam istilah bahasa Arab beza
Ghafara dengan ain fa waw ni. Ghafara ampun, maafkan. Maafkan kalau maafkan. Kita buat salah, kita minta ampun, Allah maafkan. Tapi ain fa waw dia ada dua kelebihan. Maafkan dan hilangkan kesan. Maknanya bila Ramadan kita minta ampun, Allah maafkan kita, Allah hilangkan kesan dosa. Jadi bila di mahsyar, bila dibentangkan, seolah-olah kita tak ada buat dosa. Bekas tu tak ada. Kesan tu tak ada. Jadi dianjurkan kita bila Ramadan, kita berbanyak baca Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Baca banyak-banyak. Allah ampunkan kita, Allah bersihkan kita, Allah hilangkan bekas dosa kita buat itu. Imam Syafi'i dalam bulan Ramadan, beliau dan kita selalu dengar hadis ini, beliau akan khatamkan setiap pada Ramadan itu 62 khataman Al-Quran. Ada yang pernah buat, ada seorang nama, beliau kata kita dah buat maksimum dapat dalam 60 khataman. Tak boleh dapat 62 khataman. Jadi macam mana Imam Syafi'i baca itu memang tak pasti. Ada yang kata siang 1 khatam, malam 1 khatam. Allah Alam. Ada yang kata pagi 2 khatam, malam 2 khatam. Allah Alam. Dia nak dapatkan Lailatul Qadar tu luar biasa. Ya, kita baru baca satu surah Yasin Ramadan. Lepas tu rasa ya Allah, Ramadan tu siang kita ya. Baik, apa lagi doa-doa yang kita boleh baca pada malam Lailatul Qadar? Ada amalan-amalan tertentu yang kita boleh buat, khususnya bila masuk Ramadan yang pertama, iaitulah kita sembahyang sunat tasbih yang kita dah bincang dulu, setiap hari pada bulan Ramadan. Setiap hari. Boleh dilakukan pada bila-bila masa, namun orang salihin mereka lakukan lepas maghrib. Kalau sempat lah, saya tak sempat kok kita nak kerja ke tarawih kan. Kita buka puasa, sembahyang fardu maghrib, sembahyang sunnah ba'diyah. Lepas tu kita dah siap-siap nak pergi masjid, makan kan. Tapi di dunia Arab, lepas maghrib, mereka tak sembahyang ba'diyah, kita terus sembahyang sunnah tasbih. 20 minit sembahyang baru makan. Dan isyak mereka ditolak setengah jam lewat. Isyak mereka ditolak setengah jam lewat. Jadi cukuplah masa tu. So, kalau kita boleh buat demikian, kita buat satu perkeliling, minta boleh tak isyak Ramadan tahun ni kita lambatkan sedikit untuk kita anjurkan sembahyang sunat tasbih. Kalau boleh buat demikian, kenapa lah? Kalau di dunia Arab, saya rasa di Mekah Madinah pun masih lagi diamalkan. Mereka ada buat sembahyang tarawih berskala. 8:30 sembahyang sini, 10:30 sembahyang kat Uda, macam tu. Pukul 1 pagi sembahyang kat Masjid Al-Waqar. Jadi orang yang tak sempat sini, dia boleh pilih. Sebab tu orang-orang di Fez, Morocco ataupun di Hadramaut kan, mereka sembahyang tarawih itu satu malam 100 rakaat. Mereka buat semua masjid. Masjid 20, 20, 20, 20, 20. Tu 100 rakaat tu boleh biasa. Ada yang datang naik wheelchair, ada yang datang naik tongkat, ada yang kerja balik sembahyang, tak tukar baju kerja lagi, 100 rakaat, tak boleh juga. Kita kat sini masih gaduh lagi, 8 ke 20. Yang 8 makin dalam, yang 20 makin luar. Mungkin nak keluar tak boleh dah, makin keluar. InsyaAllah kita punya iman kita lemah betul kan. Baik, kemudian untuk dapatkan Lailatul Qadar, kita juga dianjurkan untuk berbanyak-banyak berzikir, iaitulah membaca apa dia? Kita baca yang disebut dalam satu kalimat dalam Asmaul Husna itu ada salah satu kalimat dalam kita baca, Allah mudahkan untuk dapat Lailatul Qadar. Ada beberapa lah pada Syekh Al-Yufi, ada beberapa yang utamanya kita baca pada awal mula Ramadan itu kita baca Ya Ghaffar banyak-banyak. Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, ada sabdu Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar. Itu penembus ataupun pemecah hijab kita, hijab dosa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu kan? Satu hari minimum 100 kali kita baca. Kan? Zikir ini dianjurkan baca juga selain Ramadan kita baca hari Jumaat. Tapi untuk Ramadan kita baca setiap hari. Kata Sayyidatuna Aisyah, orang yang amalkan bacaan surah Al-Qadar, bila dikira-kira dia akan nampak surah Al-Qadar itu datangnya angka 27.
Maknanya ada dua maksud di situ. Satu mungkin double meaning mengatakan Lailatul Qadar jatuh pada malam 27. Ada yang kata tak, kata tidak Aisyah itu banyak akan membaca surah Al-Qadar juga. Mungkin satu hari 27 kali untuk dapatkan malam Lailatul Qadar. Baik, sebenarnya apa yang ada pada malam Lailatul Qadar ini? Yang utamanya para ulama sebut malam ini sesiapa yang beribadah itu sama macam orang beribadah selama 84 atau 85 tahun. Itulah 1000 bulan kan. Kita tak pasti kita boleh hidup sampai begitu. Tapi pahalanya tahun itu komplit kita dapat seolah-olah 80 tahun full kita beribadah kepada Allah. Satu. Yang kedua, apa yang kita minta Allah kabulkan. Apa yang kita minta Allah kabulkan. Kita minta benda yang baik, kita minta benda yang apa nama dia membersihkan nama kita, semua Allah akan berikan. Terus malam itu doa. Okey. Dan Lailatul Qadar juga disebut itu biasanya berlaku pada kepekatan malam sampai fajar menyingsing. Sampai fajar menyingsing. Atau dalam kitab apa nama Syarah Al-Qailubi, seorang ulama dia kata tanda-tanda Lailatul Qadar ini kadang-kadang kita lihat pada hari itu perubahan cuaca yang sangat ketara. Ini cuaca itu sangat aman, bunyi-bunyi haiwan sudah tidak ada, kan? Ayam-ayam itu ditidurkan, apa lagi? Hatta apa nama dia warna alam ini pun tak nampak pekat, nampak macam tiga-tiga orang-orang gitu. Itu tanda-tanda lah. Nanti banyak cerita orang apa nama dia orang dulu di Batu Pahat, dia bawa anak-anak murid dia, seorang syekh ni untuk ambil wudu kan. Kita mungkin 100 tahun yang lalu lah. Ambil wudu kat tepi sungai, gantung apa nama dia serban dia, gantung kofiah dia dekat pokok kan. Dah habis semua. Bila nak ambil punya time, pokok tu dah bangun dah. Maksudnya pada malam itu pokok-pokok pun sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang cerita ni banyak berlaku di luar negara. Atau di Mekah Madinah pun ramai orang di sana cerita dia. Kami nampak pada waktu kami tahajud di roof rumah kami nampak pokok-pokok bangun gitu. Wah, ni apa ni? Pokok sujud pada Allah. Allah bagi gambaran, tanda, cepat doa. Orang pergi ambil gambar. Orang pergi ambil video pula. Buat apa? Ada yang kata, Ustaz, pengalaman saya Ustaz, saya dekat madrasah, saya doa-doa. Guru saya kata, keluarlah kamu, tengoklah apa perubahan alam. Kami nampak ada cahaya daripada langit macam spotlight. Cahaya permulaan. Allah bagi tanda, tak mustahil bagi Allah. So, cepat-cepat ambil wudu, kita beribadah, minta ampun, minta husnul khatimah, minta syurga yang tinggi, minta jadi umat Nabi Muhammad, minta dapat murafaqah macam Rabi'ah Al-Aslami, seorang sahabat Nabi yang sangat kuat khidmat dengan Nabi. Kemudian Nabi tanya, ya Rabi'ah ni lelaki. Rabi'ah ni nama-nama yang kita boleh guna untuk lelaki dan perempuan. Kata, ya Rabi'ah, banyaknya kau khidmat dengan aku. Dia boleh siapkan semua benda untuk Nabi. Apa yang kamu nak? Rabi'ah yang bijak ni bila dapat offer dari Nabi. Kata Nabi, apa yang kamu nak wahai Rabi'ah? Kita kalau dapat offer daripada Nabi, apa yang kamu nak? Kata ya Rasulullah, tender kerajaan. Saya nak dapat apa nama dia rumah PBRT tu maintenance bagi saya lah. And turnover satu tahun 10 juta ringgit tu. Saya nak emas. Kan macam mana offer dari Nabi? Tapi Rabi'ah Al-Aslami tak pandang tu semua. Kata ya wahai Rabi'ah, apa yang kamu nak? Dia jawab satu je. Ya Rasulullah, aku nak ikut Rasulullah sama-sama masuk syurga. Murafaqah dia. Saya nak masuk syurga tapi saya nak masuk dengan kuat sekali. Dia kata Nabi, bantulah aku dengan banyak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je. Kalau kau banyak sujud, aku garanti dengan aku lah masuk syurga. So, antara doa-doa yang kita minta pada malam itu, belum lagi urusan dunia. Urusan akhirat dulu. Dengan pengampunan dosa, kita dapat husnul khatimah, zuriat-zuriat kita terhindar daripada maksiat. Apa nama dia? Kita dapat duduk di syurga Firdaus bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru kita minta ya Allah urusan dunia, utang sebagainya. Baik. Syekh Zakaria Kandahlawi di dalam kitab ini pesan, malang bagi manusia itu bila Allah bagi banyak waktu mustajab doa, khususnya Allah bagi dia Lailatul Qadar, dia bangun, dia salat, dia minta semua urusan dunia saja. Itu malang bagi dia. Allah dah bagi dah peluang untuk buka langit, tapi dia tak pandang akhirat. Dia pandang dunia saja. Ya Allah nak kaya, ya Allah, ya Allah nak kaya, ya Allah, ya Allah dunia, ya Allah. Ya Allah rumah belum habis bayar lagi, ya Allah, ya Allah ini. Macam-macam hal-hal dunia. Rugilah, kan? Dia tak manfaatkan. Begitu caranya.
Baik, inilah beberapa perkara berkaitan dengan doa pada malam Lailatul Qadri. Jadi mudah-mudahan kita berdoa pada Allah dan minta pada Allah perubahan diri kita khususnya pada malam-malam ini, malam Ramadan, dan kita minta pada Allah, Allah berikan kita malam Lailatul Qadar. InsyaAllah kita dapat. Dengan banyak bertawab kepada Allah, dengan banyak sedekah, dengan banyak meminta anak-anak yatim doakan kita. Kata-kata Maulana Habib Ali Jufri, seorang ulama di Jeddah, dia kata, kalau jumpa anak kecil, umur 5 tahun, 4 tahun yang dah pandai bercakap, ambil tangan dia, letakkan kepala kita. Kata doakan pakcik nak. Kalau doa mereka ni tak ada hijab. Mereka tak ada dosa, mereka bersih. Doakan makcik nak doakan. Nak doa apa? Sebut. Kita nak apa? Nak pengampunan, nak lalu pada doa mereka tu Allah akan terima. Kerana mereka tak ada hijab dengan Allah. Begitu juga dalam bulan Lailatul Qadar ini, kita gandakan hubungan kita dengan Nabi SAW. Lihat apa sunnah-sunnah Nabi. Apa sunnah-sunnah Nabi pada bulan Ramadan? Yang pertama, Nabi tak lekang bibirnya daripada membaca Al-Quran. Itu semua orang tahu. Yang kedua, Nabi gandakan zikir-zikir Nabi SAW. Lebih banyak berzikir, kurangnya berbual Nabi. Yang ketiga, para sahabat lihat, mereka melihat Nabi Akram, Nabi lebih mulia atau Nabi lebih dermawan pada bulan Ramadan berbanding bulan-bulan lain. Nabi lebih dermawan. Ada kita buat konsep infak dan sebagainya. Sekarang ni mudah kan kita nak infak makanan, bagi tahu dekat sepandang kena foto. Ada yang lebih pandai, dia kadang-kadang order 10 makanan. Nanti sepandang tu nak ambil, dia telefon abang tu. Dah ambil makanan saya, dah ambil dah. Itu untuk blog awak. Boleh makanan tu. Boleh ke? Boleh makanan tu. Kita dah bayar dah. Boleh buat demikian gitu kan. Wallahu ta'ala alam. Ini satu perbahasan yang ringkas. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah, kita dapat satu kekuatan, satu peluang, satu jambatan untuk kita meraih malam yang mulia ini, malam yang hebatnya, malam Lailatul Qadri. Ada soalan? Nak tanya? Kena masuk. Saya kata 39. Ya. Tak kisah. Kalau minimum satu hari 100 kali. Kalau baca siang, siang lah. Waktu malam, malam lah. Satu set je. Tapi kalau kita kata, saya nak baca siang dan malam, lagi baik. Itu zikir memecah hijab kita kepada Allah. Lagi baik. Minimum alhamdulillah. Kalau boleh kita buat banyak, mungkin pada Ramadan ni Allah bagi kekuatan, satu hari kita baca 1000 kali. Istighfar 1000 kali. So semua 1000. Okay? Kalau kita amalkan dia dalam bulan biasa, boleh tak ada masalah. Baca je, boleh. Sebab maksudnya itu untuk pengampunan dosa. Boleh. Dan ini kalau kita lihat semula, kalau saya boleh kongsikan, tengok, cara Nabi meminta kepada Allah, Nabi puji dulu. Allahumma innaka afuun, ya Allah, kau maha mengampun, ya Allah. Kau suka pada pengampunan, ya Allah. Itu cara dia. Kita puji Allah dulu. Sebelum kita meminta, puji Allah dulu. Dan sirah ini, bacaan ini datang daripada Nabi SAW. Jadi kurang lebih lagi 5 bulan lah kita nak masuk bulan Ramadan. Kerana Rabiul Akhir. Jamil awal, Jamil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan. Biasanya masuk bulan Ramadan, insyaAllah. Baik, dalam masa yang ada ini, kita masuk sedikit lagi perbincangan pada nasihat 109. Doa untuk orang sakit. Ini semua hadiah atau wasiat-wasiat daripada Nabi SAW. Baik, kita baca sikit. An-Sa'ib bin Yazid. An-Sa'ib bin Yazid. Salah kita. An-Sa'ib bin Yazid قال ذهبت خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وقع فمسح رأسي ودعاني بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. Sa'ib bin Yazid berkata kepada Nabi, dan kata Nabi menceritakan ibu saudara saya pergi menemui Rasulullah SAW lalu berkata, khala ni maksudnya khala dalam bahasa Arab, khala makcik, daripada belah mak, maternal.
Kalau kita, dia bahasa Arab dia canggih gitu. Kalau kita sebut pakcik daripada belah bapak, disebut ammi. Kalau makcik daripada belah bapak, disebut ammati. Tapi kalau pakcik itu daripada belah mak daripada mak kita, pakcik, kita panggil khali. Khali. Kalau makcik, khalati. Disebut khalati. Zahabat khalati. Dia daripada mak lah ni. Wahai Rasulullah, ibu saudara saya pergi menemui Rasulullah lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saudara lelaki saya sakit. Lalu baginda mengusap kepala saya dan mendoakan keberkatan untuk saya. Kemudian baginda berwuduk, saya minum sebagian daripada air wuduk baginda. Selepas itu saya berdiri di belakang baginda, saya melihat ada tanda di antara kedua bahu baginda. Tanda itu terlihat seperti telur burung puyuh, khatam nubuwah. Apa maksud hadis ini? Dalam hadis tadi disebutkan, sesungguhnya anak saudara saya, lelaki saya sakit. Perkataan waqi' di sini bermaksud wajib, seperti yang disebutkan dalam riwayat lain, seperti telur burung puyuh. Zil pula adalah rumah-rumah yang dihiasi dengan baju-baju, perhiasan keluarga, penutup-penutup rumah yang mempunyai kancing, dan maksud al-hajalah ialah burung. Jadi maksud perkataan dia tersebut di atas adalah telur burung puyuh. Itu disini tentang khatamun nubuwah. Hadis ini juga menunjukkan tentang kemuliaan akhlak Nabi SAW. Baginda menghiburkan hati orang sakit dan mendoakan keberkatan untuknya. Faedah hadis yang lain adalah keberkatan Nabi SAW. Tabarruk. Ini kita bincang. Hadis ini juga menunjukkan tentang kepentingan doa. Seorang Muslim perlu mendoakan saudaranya yang memerlukan. Keberkatan doa akan kembali kepada orang yang berdoa serta orang yang didoakan. Hadis ini juga mengandungi perjalanan tentang anjuran untuk menyenangkan perasaan orang yang didoakan dan perbuatan tolong-menolong kebaikan dan ketakwaan. Okey, hadis yang simple ini ada beberapa mesej. Yang pertama, kita lihat kalau anak-anak kita sakit, anak-anak saudara kita sakit, yang utamanya kita minta kepada Allah dahulu. Bukan pergi jumpa doktor dulu. Kan? Bila anak kita sakit, cucu kita sakit, doalah kepada Allah. Kita istirja' balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada zaman Nabi, mereka minta-minta pada Allah itu dengan cara mereka ziarah kepada Nabi SAW. Ziarah Nabi, cerita kepada Nabi. Kalau kita pergi jumpa imam, bila kita orang saleh, minta doakan kepada kita. Caranya. Kemudian, baginda berwudu, lalu mereka ni minum air wudu Nabi. Itu istilah tabarruk. Kita mengambil berkat Nabi. Ambil tabarruk ni dibolehkan dalam Islam. Okay? Tabarruk ni dibolehkan dalam Islam. Dan para ulama bincang isu tabarruk. Ada sahabat-sahabat seperti tak silap saya, Zubair bin Awam. Bila Nabi suruh buang darah bekam Nabi, apa dibuat? Nabi kata satu istilah yang mudah je. Kata, wahai Zubair, buang ni tempat orang tak nampak. Dia pun ambil darah Nabi. Kata, tempat orang tak nampak. Oh, dia dapat idea. Satu tempat je orang tak nampak. Kat perut aku lah. Dia minum. Kemudian dia beritahu para sahabat. Dan Rasulullah tanya, kat mana kau buang ni, wahai Zubair? Oh, saya dah buang. Saya dah seal. Tempat orang tak nampak. Di mana? Di dalam perutku ya Rasulullah. Kata, kenapa kau minum? Aku nak keberkatan daripada-Mu ya Rasulullah. Kerana mereka para sahabat, mereka pandang Nabi ni luar biasa. Walaupun Nabi manusia, Nabi berkahwin, Nabi ada zuriat, Nabi ada keturunan, tapi utusan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Basyaran laisa, apa nama dia? Laisa kal basyar. Manusia tapi tak seperti manusia biasa. Jadi kalau orang klaim kata Rasulullah ni apa ni exaggerate, mereka ni melampau, mubalaghah. Betul mereka tak pandang kemuliaan Nabi. Okey? Jadi bila Zubair bin Awam minum darahnya Nabi itu, Nabi kata, tubuhmu tak akan terkena api neraka langsung. Tak akan terbakar daripada api neraka langsung. Itu jaminan daripada Nabi SAW. Okey? Jangan pula lepas ni kita pergi cari darah-darah guru kita. Tak jadi ya. Tak sama. Ambil 1-2 ounce kita minum. Masuk hospital kita. Ummu Salamah, satu hari Nabi bila berehat, kan hadis ni masyhur. Nabi, apa nama ni, peluk Nabi dekat satu botol kecil. Bila Nabi tersedar, Nabi kata, apa yang kamu buat, wahai Ummu Salamah? Kata saya, nak ambil berkat Nabi sebab memang peluk Nabi ni wangi. Bahkan satu hadis, ada seorang sahabat, dia masa hidup itu, Nabi dah tua sedikit. Dan Nabi pernah pegang kepala dia, Nabi pegang gitu kepala itu. Pegang gitu kepala dia kan. Ya walan, Nabi kata, ya bulan, wahai budak. Jadi bila Nabi dah wafat, dia pun dah tua. Dia dah tua, dah uzur, rambut dah botak. Kat sini, rambutnya masih hitam lagi. Dan baunya masih wangi lagi.
Orang bertanya, ini kenapa? Kita, oh, ini tempat Nabi pernah pegang aku beberapa saat. Itu mujizat Nabi SAW. Nampak tak? Jadi kat situ rambut hitam. Ada seorang Yahudi, dia waktu dia muda, dia selalu khidmat Nabi, dia pernah basuhkan tangan Nabi. Dia baiklah, mana anak kecil kan. Dan Nabi satu hari, ni gurau-gurau Nabi lah, ni kita tak boleh buat. Nabi minum air gitu, Nabi masukkan mulut, Nabi hembuskan kat mulut dia. Nabi hembuskan mulut dia. Kat muka dia. Gurau kan, kita gurau-gurau mulut budak kecil kan. Nabi minum air kosong, Nabi hembuskan muka dia lah. Dia kata, dia macam ketawa lah. Dan Nabi kata, Jamalakallah, Allah cantikkan kamu. Sampai dia tua, dia Yahudi, dia mati dalam Yahudi. Dan orang kampung perasan, dia dah tangan, dia dah uzur, dah wrinkle apa semua, muka dia cantik macam orang muda. Jadi bila dia tanya, kenapa muka kau begini? Oh, dulu Muhammad utusan Islam itu, Tuhan Islam, Tuhan hantar daripada orang Islam itu, dia pernah hembuskan air kat muka. So berkat tu cantik muka. Yang nak menggambarkan Nabi itu, basyaran laisa kal basyari. Manusia tak seperti manusia biasa. Nabi ada mukjizat, tangan Nabi keluar air dan sebagainya. Jadi ada para sahabat, bila mereka melihat Nabi yang berwudu dan sebagainya, dan mereka minum air wudu Nabi. Dengan niat mereka itu mendapat keberkatan. Dan keberkatan itu ada. Okay? Dan benda betul datang daripada Nabi SAW. Dan bila apa nama dia, Al-Hatib disebut dalam hadis dia, bila Nabi berkhutbah hari Jumaat, para sahabat yang duduk pada Allah akan buat ini. Tak dapat gaya Nabi itu. Berkat kan? Atau orang dulu-dulu kalau hantar anak-anak pergi belajar, universiti ke, di madrasah ke, di pondok ke, mereka minta anak-anak duduk depan depan lah, biar kena ilmu guru tu. Ibu dah dekat sikit insyaAllah. Kena guru lah. Gurau lah. Persoalan mungkin silakan. Mujarab, mustajab, anak-anak istimewa. Yes, insyaAllah, mudah-mudahan. Sama saja kalau dia waras, dia tahu apa yang didoa, doa-doa mereka juga tidak dihijab. Ini dalam bab istilah anak-anak kecil. Baik, jadi dalam bab Nabi SAW itu banyaklah kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh para ulama. Okay, darah Nabi. Ada satu hadis, tapi saya pahit nak ceritakan. Salah satu keluarga Nabi SAW melihat kepada air atau kotoran lah, ataupun sebut dah kencing lah. Orang dulu, saya pun pernah nampak benda ni. Istilah orang dulu, nak pergi bilik air ni kan jauh. Bilik air ni tak ada dalam rumah. Jadi orang-orang dulu kita akan kencing dekat tutup. Tutup. Pekat benda-benda. Dia akan kencing malam-malam kat situ. Kemudian dia cuci, kemudian dia letak bawah katil. Besok dia lepas main subuh dia akan buang. Tutup kan. Itu berada juga benda tu pada di zaman Nabi SAW gitu juga. Mana ada sistem toilet dulu tak ada. Jadi salah seorang keluarga Nabi itu minum kencing Nabi SAW. Dan mereka dalam satu hadis mereka kata, darah Nabi, air kencing Nabi ini lebih manis daripada madu, lebih sedap daripada susu. So hadis ni disangkal oleh orang-orang ekstrim mengatakan, oh ini tak boleh, ini exaggerate lah. Dipandang itu yang diutus itu oleh utus itu Rasul itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, utusan terakhir. Nabi yang penuh dengan mukjizat. Walaupun Nabi tak pernah suruh buat begitu pun. Nabi larang, Nabi tak suruh buat begitu pun. Tapi para sahabat kerana cinta dia mereka kepada Nabi, mereka datang semangat-semangat begitu. Okay? Nak ada satu hubungan dengan Nabi SAW. Bukan itu yang kita nak bincangkan, tapi isu tabarruk ini itu dibolehkan dalam Islam. Kita salam tuan guru kita, ibu kalau ada guru-guru perempuan lah. Kalau lelaki kan, salam cium tangan dia. Kenapa cium tangan? Ambil barakah daripada guru ni. Kenapa kalau kita anak-anak kita sakit, minta doa daripada ustaz, daripada syekh, kerana zikir mereka itu, kita yakin masuk dekat hari ini dan kita minum dapat barakah. Itu namanya tabarruk. Dan terserah pada Allah. Jadi ke tidak? Kalau jadi alhamdulillah, tak jadi nak buat macam mana? Itu pilihan Allah kan. Jadi beza dengan orang Syiah, dia berbeza. Orang Syiah ini, mereka berpandangan bahawa imam mereka itu lebih mulia daripada para anbiya. Itu very exaggerate lah, satu tahap. Dan Syiah ini ada terbagi pada berbagai bilangan. Ada Syiah Ismailiyah, Syiah Ja'fariyah. Kalau kat Malaysia biasanya Syiah Ismailiyah, dia ringan sikit. Kalau di Iran itu mereka Syiah Rawafid. Itulah ekstrim sikit lah. Mereka menghalalkan darah kita.
bagi pandangan mereka, bunuh ahli sunnah ni dapat pahala lah. Begitu. Mereka duduk sebelah kita, dalam hati ada niat, kalau membunuh ni baik, pahala ni. Exaggerate macam-macam. Kalau kita baca dia punya kitab-kitab mereka tu, ada sampai satu tahap, mereka mengatakan berkat yang paling bagus adalah makan najis-najis imam-imam mereka. Imam-imam mereka ada, dan benda tu berlaku di Iran. Imam-imam mereka dia nak ni tipu daya ataupun nak ubah atau nak rosakkan psikologi manusia ni. Mereka bawa yang besar dekat tulang untuk bagi makan. Ini Islam tak ajar begitu, tak ada. Islam tak ajar begitu. Nampak. Islam tidak ajar begitu. So ni agama yang kita keluar daripada agama Islam lah. Begitu. Ada sampai satu tahap, kalau nak mendapat berkat guru ni dalam Syiah, mereka kena, kalau tiap kali tuan guru dia keluar daripada madrasah ke apa tu, mereka kena pungkukkan diri, lepas tu keluarkan bunyi Quran yes. Bunyi gitu, baru guru, nanti guru dia kata, bagus, berkat kau. Kena tipu daya lah. Tak boleh lah macam tu. Okey? Kan Baik, ada pun daripada Nabi SAW, doa Nabi, pegangan tangan Nabi, bau tubuh Nabi, itu semua barakah. Itu semua keberkatan. Jadi, seorang sahabat dia terminum daripada air wuduk baginda, kemudian sahabat itu boleh dinyatakan sebagai sakitnya itu hilang. Kerana dia telah dapat barakah daripada Nabi SAW. Okey? Baru ni saya baca satu artikel, disebut oleh Hasan bin Sabit ataupun seorang ulama besar tersebut, antara barakah-barakah Nabi iaitulah kalau kita baca selawat yang banyak. Selawat yang banyak, kalau ada air ni kita buka air tu. Betul tak? Atau air lah, botol kan, kita buka. Biar selawat kita, bacaan kita ni sampai ke dalam air ini. Kerana bacaan selawat pada Nabi itu semua nur. Dan nur Allah itu boleh direkodkan dalam air. Ini kita punya pandangan lah. Dan bila kita minum, bagi anak kita minum, nur-nur itu akan masuk ke tubuh badan. Jadi selama ni kita fikir, mungkin air-air yang kita bawa ni untuk, bacaan Al-Quran, zikir sahaja. Sebenarnya untuk selawat pun dibolehkan. Semua selawat Nabi itu semuanya nur. Cahaya-cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Baik, beberapa perkara tentang orang sakit ini. Imam Syafi'i ada digambarkan beberapa adab-adab bila kita ziarah orang sakit. Yang pertama, bila menziarahi orang sakit, mestilah ziarah dengan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh siapa pun dia, orang Islam ke, tak Islam ke, orang yang kita suka ke, atau orang yang tak suka ke, atau orang yang tak suka kita ke, tetap kita kena ziarah. Kerana hak Muslim kepada Muslim yang lain, iaitulah menziarahi ketika dia sakit. Kan? Begitu juga orang-orang jiran kita kan. Itu duduk kondo, duduk apartment, duduk flat. Ada dalam blok kita ini, lebih kurang 40 rumah. 40 rumah itu adalah jiran kita. Kena ziarah. Terus silah hubungan kita. Yang kedua, bila ziarah, kata Imam Syafi'i, tak boleh duduk lama-lama. Duduk mungkin 15 minit. Ini ada yang pergi ziarah orang sakit, dia niat iktikaf. Tak nak balik dia. Duduk nyongok gitu kan. Tak boleh. Kecuali kalau kita ziarah, orang tu kata, nanti dulu jangan balik. Duduklah. Lepas 15 minit nak balik, nanti dulu. Awak datang ni meringankan saya, sakit saya. Okey, Zain, ahsan. Okey. Yang ketiga, kata Imam Syafi'i, jangan makan makanan dia pula. Dahlah, datang tangan kosong. Betul pula apple dia. Janganlah macam tu. Tak makan tak makan. Tak makan, dia makan. Ya Allah. Kata Imam Syafi'i, siapa makan orang sakit, hilanglah pahala kebajikan yang dibuat selama. Imam Syafi'i marah. Kadang-kadang orang ini, mereka tak ada kemampuan. Orang bawa makanan tu je kan. Itu pula kita makan. Dia tak baik lah. Kecuali dia yang offer lah. Makanlah, tak makan. Jangan makan makanan orang yang sedang sakit. Kalau diizinkan dia offer, okey. Izinkan pun tengok juga. Kalau diizinkan macam tak sedap-sedap, jangan makanlah. Ini pantang dia offer, semua kita bedal kan. Biasa Mary kat rumah kita, tak makan pun. Tapi bila kat rumah orang, kat tempat orang sakit, rasa selera pula. Kan? Kemudian kata Imam Syafi'i, banyak akan mendoakan orang yang sakit ini. Doakan dia cakap benda yang baik. Ada seorang ulama ini, daripada mazhab Maliki, dia cerita, waktu dia sakit, dia terlantar di satu hospital di Kepulauan Mauritania. Tahu Mauritania tak?
Mauritania ni semua negeri-negeri blok Afrika lah. Mereka ni orang Islam di sana, mereka bermazhabkan mazhab Maliki. Itu Syekh ni cerita, waktu dia belajar, dia terlantar dekat hospital Mauritania, dia kena hepatitis B tu, baru-baru kan. Jadi doktor yang rawat ni, doktor yang saleh, doktor yang baik. Ni doktor-doktor yang bagus kan, orang belajar agama. So dia check, dia kata, okay, what's your problem? Saya tak tahu apa semua. So doktor tu bila check, oh doktor dah tahulah. Penyakit ni bahaya ni, hepatitis B ni kalau tak rawat, boleh mati. Dan doktor yang bijak ni, dia pun tahu kalau Imam Syafi'i, dia buat apa? Dia pegang kaki dia. Oh, Masya Allah, your legs is very good. Kaki bagus. Ha? Kaki function, kata. Oh, tangan function. Dia cinta benda-benda yang bagus dulu. Oh, telinga bagus. Oh, sekarang paru-paru kau ada sikit problem. Tapi dia can handle it. Kita boleh selesaikan. Jangan risau. Yang sakit ni dia tak faham. Aku ni sakit ke tak sakit ni? Tapi semangat dia tak luntur. Dia rasa happy, dia rasa bahagia. Oh, rupanya tubuh. Kalau doktor dah cakap bagus, oh, ni baguslah tubuh dia. So itu adab kita bila ziarah orang sakit. Tengok, Masya Allah, awak ni sihat lah. Masya Allah, muka muda lagi. Muka merah ni tak tinggal sekarang ni. Contohlah gurau-gurau begitu kan. Oh, ini biasa. Apa sakit apa ni? Kalau kata mungkin ada kanser. Kanser sekarang boleh rawat. Tak ada apa. Cakap benda-benda macam tu. Kata Imam Syafi'i. Menguatkan dia kan. Jangan cakap benda-benda yang pantangan. Tengok kenapa? Lymphoma 3 bulan je lah. Biasa 2 bulan. Dah berapa lama dah? Bulan lah, insyaAllah. Banyak baca la ilaha illallah. Masa tu juga ni. Allah alam, saya pernah discuss dengan satu doktor. Dia kata dalam perjanjian ataupun etik doktor, mereka kena bagi tahu benda yang betul. Benda yang, yalah kalau dia sakit, dia cakap sakit lah. Kalau dia sakit, kena cakap sakit lah. Tak boleh cakap, oh jangan risau, tak ada benda ni. Namun etika dalam Islam itu menggambarkan bila kita berada di samping orang sakit, kalam kita tu dia akan serap dekat telinga dia. Salah kita cakap, patah semangat dia. Atau adab kita kan. Dulu ada satu guru ni, seorang syekh, dia sakit. Waktu bila jumpa doktor kata, awak nanti kena apa, barah dekat paru-paru kan. Biasanya barah ni dia hanya jangka hayatnya 6 bulan je lah. Dengar kalam tu dia terus patah hati. Tak nak makan, tak nak minum hari ni. Dia sendiri bujur. Kurang daripada 6 bulan dia meninggal. So bila dia rujuk semula, hospital kata kita terpaksa beritahu benda yang wajar lah, benda yang betul lah. Kan? Mungkin itu dia punya perjanjian doktor-doktor. Tapi kita yang bukan doktor ni, yang ziarah orang sakit ni, kita janganlah begitu. Kita bagi kata semangat. So kadang-kadang ada penyakit-penyakit bila dilawat dari pedalaman, semua dia sihat dia. Imam Syafi'i kata ziarah orang sakit, cakap benda-benda baik. Dan itulah Nabi SAW, bila Nabi ziarah orang sakit, Nabi akan kata apa dia? Nabi akan cakap, tahur, bersih daripada dosa penyakit. Tahur. Nabi akan ulang 3 kali. Tahurun, suci. Bersih dari penyakit, bersih dari dosa, bersih daripada noda dunia. Kan? Jadi sembuh tu, bersih. Kemudian kata Imam Syafi'i lagi, dalam bab ziarah orang sakit, itulah banyak bawa hadiah-hadiah. Apa-apa hadiah lah. Kan? Jadi kalau kita sakit, kita bawa iPhone 16 baru. Masa tu juga, beli dia. Kita pakai iPhone buruk je kan. Kalau pada sihat, bagi dia bil. Kau bayar bulan-bulan. Dan juga kata Imam Syafi'i, selain banyak hadiah, menenang-nenangkan keluarga-keluarga. Apa, jangan risau. Allah bagi ujian sikit. Allah bagi cabaran. It's a challenge for you. Allah nak naikkan darjat. InsyaAllah khair. Baik. Semuanya baik-baik. Ibrahim Adham, dalam satu khabar diceritakan, Ibrahim Adham. Jadi itu kalau ada masa peluang, cari siapa ni Ibrahim Adham. Daripada seorang bangsawan, dia jadi ahli sufi yang terkenal. Ibrahim Al-Adham. Kalau kita dapat anak, dia cucu, orang tanya kita, namakan anak saya, nak lanjut saya ni, letak nama Ibrahim Adham. Bertari siapa ni Ibrahim Adham ni, kamu akan tahu. Kita kata begitu kan. Satu hari sedang di berjalan, dia mendengar ada orang, ada suara. Alhamdulillah. Pernah dengar tak kita? Cari kiri kanan, siapa yang cakap ni? Alhamdulillah, itu dia ulang-ulang. Kemudian kita tengok, suaranya makin lama, makin kuat, datang daripada belah bawah. Dia tarik, Alhamdulillah, ada guni, dia buka guni tu, alangkah terkejutnya, ada manusia yang tinggal separuh badan dia. Orang ni macam, dalam riwayat disebut, dia terkena penyakit kusta. Kusta kan dia makan kan. Kalau Malaysia saya tak ada kusta ni.
beberapa blok negara Arab, negara India ni masih lagi ada penyakit dia makan organ kita. Jadi hamba Allah ni dah hilang dah badan dia semua, tinggal separuh badan. Kata Ibrahim, apa benda yang Alhamdulillah. ليش تحمد الله؟ Dia kata lisanan zakiran wa qalban syakiran. Aku masih lagi berzikir kerana hati aku yang boleh bersyukur pada Allah dan lisan aku masih boleh berzikir pada Allah. Menangis Ibrahim Adham. Apa tak? Jadi orang-orang yang nampak kemuliaan itu pada Allah. Jadi bila kita ziarah orang sakit, kita kata Alhamdulillah, Allah bagi challenge for you, Allah bagi cabaran, Allah bagi kemuliaan, Allah nak bersihkan kamu. Ini benda-benda kalam ni bangkitkan. Kamu jangan risau. Ada orang lebih parah lagi dah baik. Kata lagi kamu yang tak parah. Ada orang ni tengah sakit terus. Begitu Bukan kita membohong, tidak. Kita bagi motivational. Ada orang tak faham bahasa, dia jenis dalam diri dia selalu dia kata saya ni outspoken Ustaz. Dan bila ziarah orang sakit, cakap gongkan. Pada satu ketika tu, satu hamba Allah tu, satu lelaki dia nak bergurau dengan kawan dia. Kawan dia sakit terus, dia ambil, dia bawa tali tu. Dia bawa tali. Sampai kawan dia ukur tali. Dia ukur badan. Kenapa ukur? Faham tak kenapa ukur? Nak gali kubur? Ibu yang duduk tu sedih, nangis. Apa budak macam ni? Nangis dia. Dan orang yang sakit ni terus tunduk. Tak kelakar dia. Tak kelakar. Dia ukur-ukur. Ni 3 kaki, 4 kaki. Cukup ya. Okay. Selang beberapa minggu, dia accident, dia meninggal dunia. Yang ini semua balik. Ada gurau tak bertempat. Yang tu. Tak boleh macam tu. Okey, boleh. Lawak-lawak yang tak exaggerate lah. Kita buat untuk dia hilangkan sekejap sakit dia tu boleh. Kalau tak kena halau, okey. Kalau kena halau, balik lah. Okey, ini ada adab kita ziarah orang sakit. Okey, ziarah orang sakit. Bagi dia kalam-kalam yang baik. Doakan dia. Disebut Nabi bila ziarah orang sakit, Nabi akan pegang dahi orang tu, Nabi doakan. Nabi doakan. Ya Allah, Allahumma rabban nas, idhabil ba'as. Akhadar. Allahumma anta syafi, ishfi, anta syafi, wa'afi, anta mu'afi, la syifa, la syifa'uka. Itu doa Nabi tu. Memberi syifa tu kan. Kalau tak tahu, tak apa, baca selawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, tibbil qulubi wa dawaiha wa afidil qadri wa Masya-Allah semua dia. Para ulama lain sebut juga bila ziarah orang sakit, kita initiate sedekah untuk dia. Kita beli beras atau beli makanan, sedekah untuk orang makan. Niatkan ya Allah, barakah ini sifatkanlah fulan bin fulan. Berkat tu insya-Allah disebut. Ini ada adab kan? Bila besok kita sakit, orang akan buat demikian bagi kita insya-Allah. Ini janji Nabi. Nabi kata kama tadinu, sudah apa yang kamu buat, kamu akan dapat balik. Kamu akan dapat balik. Apa lagi? Apa nama dia? Ada adab kita bila ziarah orang sakit. Banyak. Lebih 20 adab yang kita boleh buat waktu ziarah orang sakit. Doakan dia, kurangkan sakit dia, selesaikan masalah dia, jagakan keluarga dia. Mungkin keluarga dia waktu dia sakit, keluarga dia hilang punca pendapatan, kita bantu mana kita mampu. Ini semua ada adab kita Ya, silakan. Kalau orang tu sakit, dia dibawa ke hospital. Doktor cakap, Okey. Okey. Balik ke rumah, tengok macam ni. Dia nak tapi boleh panjang umur sampai sekarang. Oh, masya-Allah. Dia tak duduk kat hospital, tak dikasih makan, tak di. Salah. Salah pada keluarga ke? Sebab macam saya dia tak tu. Bila duduk rumah tu macam Dia baring je, satu makan pun dia tak makan lagi. oh, masya-Allah. Tak boleh makan kan. Kan lalu dia tak boleh. Tak boleh makan. Tapi ada jaga tak kat rumah? Ada jaga lah. Kalau kita kan dia masuk air. Bagi rawatan. Tak salah. Dia begini, kalau dalam bab kita memelihara orang sakit di hospital, lalu doktor yang dipercayai, doktor yang adil, doktor yang sihat, ni lalu dia kata, kamu boleh bawa balik lah. Hamba Allah ni kan, dia tak ada harapan lagi lah. Itu atas kalam dia. Atas keputusan dia, baru kita bawa balik, itu tak ada masalah. Yang kehayat manusia, kata Nabi, ma'baina sittin wa sab'in. Manusia umatku boleh hidup biasanya 60-70 tahun. 70-80 ni bonus. So doktor kata kita punya kajian, kita punya diagnosis kata dia tak boleh hidup lama dah. So bawa balik buat persiapan lah. Tinggal kat rumah lebih baik kan. Bawa balik lah. Panjang lah. Lama ni. Lama hidup lah. Fikir nak berat tak boleh mati orang semua. Bukanlah kita tak
boleh makan, tak boleh minum. Tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah, tak ada masalah. Kita kenyang. Mungkin sebab kadang-kadang lebih baik afdal duduk rumah lebih ustaz. Rumah nak. Duduk rumah selesa, anak jaga, aurat terjaga. Kalau ke hospital ni selalu berhadapan dengan benda-benda yang kita tak kenal atau sejuk, kan? Kadang tu boleh macam biasa. Lama tu berapa lama juga? Dah kat rumah ni. Dah lebih beberapa tahun. Dah lah, tak tahu lah ni. Okay. Kalau masalah lebih baik. Yang penting yang dihuraikan itu, didiagnosis itu adalah orang medical, doktor. Bukan kita yang sekarang balik lah, bapak saya ni. Tak selesa lah kat sini, tak bersih lah. Apa ni slipper kat bilik air, sebalan-sebalan. Dia pula. Pada free je kan. Doktor kata bawa balik lah. Tak apa Yalah, semua orang nak perlukan kesembuhan. Itu satu tuntutan buat kita. Tapi adab ni kita jagalah. Berjalan dengan orang sakit ni. Okay. Yes. Itu pendapat ulama sajalah. Antara orang-orang yang makruh menziarahi orang sakit, orang-orang yang memberi gerun kepada yang sedang sakit. Datang-datang buat cangkul pula. Kenapa nak mati kan? Benda-benda begitulah. Orang yang gali kubur atau imam-imam yang selalu talqinkan boleh jatuh ke makruh. Ini pendapat ulama sajalah. Reason dia satu je. Tak nak bagi keberatan bagi orang sedang sakit. Bukan hukumnya memang tak boleh tidak. Kalau dia masuk pakai mask, dia tak bawa kesan-kesan gali orang pun tak kenal dia tak boleh masuk. Okay? Jangan sampai kita ni istilahnya memberatkan orang yang sedang sakit. Ada yang tak faham bahasa. Dulu saya ziarah almarhum Habib Mohsin Al-Attas tahun 2004. Tak silap saya dia sakit, dia masuk hospital Aminah. Beliau ni seorang ulama besar daripada Bumi Malang. Pernah menjadi guru di Madrasah Al-Attas Johor Bahru. So waktu usia tua dia, sakit terlalu lama. Masukkan ke hospital, cuma ziarah dia duduk dengan dia kan, baca Quran. Dia pun dah terlantar gitu. Tiba-tiba datanglah satu hamba Allah bawa 2 galon air. Dia kata, untuk apa? Habib, panggil Habib. Baca Habib, anak saya sakit kan? Semua masing-masing muka dah merah. Kata, kenapa demikian untuk beratkan orang sakit? Tolong Habib, doa Habib, insyaAllah mustajab. Yelah. Orang papa dia suruh bangun. Dia minta papa kan, dia tak bangun juga. Itu pun nasihat, tak apa, orang nak minta kita bangun. Maka tuan Habib ni baca dalam keadaan nak pengsan dah. Baca dia tak. Hamba Allah ni bila dah siap, dia balik. Masih bermain balik. Orang tak ada akhlak, tak ada adab, tak ada sivilis langsung. Tak fikir langsung ni memberatkan. Lepas tu bila tuan Habib tu balik, dia dah macam nak pengsan dah. Hilang tenaga dia. Jadi orang yang sakit ni kadang-kadang tenaga dia tak banyak. Sedanglah beratkan orang begitu. Orang tak ada adab macam mana nak buat? Kan, biar tak ada ilmu. Janji ada adab, ada akhlak. Jadi bila orang sakit daripada kalangan kita, yang kita ziarah itu, jangan beratkan. Okay? Ini Imam Syafi'i teguh banyak dalam bab wasiat-wasiat Imam Syafi'i mengatakan, bila ziarah orang sakit, bila kita pulang, biarlah orang sakit itu rasa lega daripada kedatangan kita. Dan bila kita datang lagi, dia rasa gembira, sebahagia, kami lagi datang. Bagus orang datang, bagi kalam yang baik, bagi hadiah, tak duduk lama-lama. Kami semua doa-doa, dibacakan pula zikir-zikir. Alhamdulillah, ini kawan yang baik. Baik, setakat ini ada beberapa soalan tanya, silakan. Soalan kalau dah habis dah kami. Kat Google Meet apa? Bilang zikir. Bilang zikir mana Okey, antara zikir-zikir yang kita boleh baca atau pada yang pertama, Allahumma innaka afuwwun tadi ulang-ulang setiap hari lepas solat umpamanya. Yang kedua, banyakkan ya Ghaffar setiap hari kita baca pada bulan Ramadan. Dia ada 2 tau dalam satu ya Ghafur. Ya Ghafur, ya Wahai yang Maha Mengampun. Yang kedua ya Ghaffar. Okey, yang ketiga Al-Afu. Ya Afu itu kita dah baca Allahumma innaka afuwun kan. Afu itu pun Asmaul Husna juga. Afu kan. Tapi dia anjurkan baca ya Ghaffar. Ya Ghaffar. Itu pemecah dinding-dinding dosa hijab kita antara kita dengan Allah. Bersih kita.
Ya, Ibu sekalian, contohnya, soalnya saya meninggal dalam koma, macam mana tak dapat syahadat? Oh, tak, sunnah saja baca syahadat waktu meninggal dunia. Daripada orang yang beriman dan meninggalnya dalam sakit, sakitnya itu adalah syafaat bagi dia. Sakit ini kan cleansing kan kita. Orang sakit lama, ada orang sakit 20 tahun meninggal. Maka sakit itu adalah Allah jadikan proses untuk ampun dosa. Baik ya. Imam Haddad kata siapa yang mati dalam sakit itu syahid firash. Syahidnya dia dekat firash dia, kat tempat tidur dia. Walaupun dia tak dapat darjat orang yang macam syahid di peperangan, syahid di akhirat, tapi mati itulah di sisi Allah dikira sebagai syahid. Pahalanya besar. Sakit kan, sakit perut, kapal crash, naik kapal pergi luar negeri, Hong Kong, contohnya jatuh mati semua. Ini syahid. Allah ampun dosa-dosa dia, kecuali kalau ada hutang, problem. Okey? Soalan tadi ya. Baik, soalan nak tanya silakan. Tak soalan. Musim hujan tak ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Ya ada. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya Ustaz. Berapa kali ya kita kena memuji Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita memulakan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Okey. Ya, kat sini pun ada soalan. Cuba kat sini bacakan ada soalan kat Google Meet. Okay, sebelum tu kita ni bahas macam mana orang yang susah nak bayar hutang. Ramai saya pun ramai juga orang tak bayar hutang saya. Macam mana? Ujian kita lah. Allah yang bayarkan untuk saya. Oi, senang je saya rasa. Saya pun lupa dah. Lepas tu saya tanya cakap dengan suami saya. Tak apalah, dia ambil awak punya dosa. Betul. Dia pun macam tu lah. Betul. Baik. Istilahnya begini dalam Islam, kalau orang kita hutang orang, wajib bayar hutang tu. Hatta Nabi pernah bagi gambaran, Nabi tak solatkan orang yang ada hutang. Orang tu mati, syahid tu. Dan orang sahabat-sahabat kata, oh, untungnya orang ni mati dalam syahid. Kata Nabi nampak. Nabi nampak dalam gambaran Nabi kata, belum tentu dia selamat. Cuba tanya dia hutang tak pada keluarga dia. Kalau kata dia, ya Rasulullah, saya tak semayangkan orang yang hutang. Nabi macam seolah-olah double meaning ni, Nabi kata siapa nak jamin dia kalau bayar. Atau kata, saya nak pakai kata ya Rasulullah, saya bayar hutang dia, saya jamin. Baru Nabi salamkan. Betapa bahayanya orang yang mati dalam keadaan berhutang. Jadi hadis-hadis ni kita boleh bagi orang. Kalau kamu tak nak bayar, roh kamu tergantung. Kata dalam syarah Ghailubi, ada beberapa roh yang tergantung bila meninggal dunia. Pertama orang yang bunuh diri. Itu rohnya seolah-olah Allah tak terima sampai. Ada seyakin dia akan berputar-putar di dunia. Yang kedua, roh orang yang tak bayar hutang. Tergantung urusan kau. Ada masalah kepada masyarakat. Sekarang happy lah, suka kan, tak bayar hutang orang tapi sempat beli kereta program baru, jalan-jalan, ya. Tapi tetap tak bayar hutang. Dia istilahnya begitulah, benda sunat dibuat, benda wajib ditinggalkan. Dosa lah setiap hari-hari dia dosa. Dia sebenarnya begini, kalau kita tak mampu nak bayar hutang, tak boleh bayar hutang, tak ada duit, pergilah jumpa dengan orang tu, istirdah, minta redha dulu. Tuan, saya ini memang nak bayar tau, sekarang ni saya belum mampu. Sebelum orang tu minta-minta pada kita, itu adabnya, itu akhlaknya. Okay? Saya bagi tahu dia, saya minta mungkin lagi 3 bulan lah, insyaAllah saya usahakan. Dan kita cubalah. Dan adabnya dalam Islam, kalau kita ambil hutang orang, itu hutang secara ar-rahnu. Cagar. Nabi berhutang juga. Nabi letak perisai dia. Maka Nabi letak perisai Nabi, besi besar. Bila Nabi dah wafat, kata Sayyidina Ali nak kata Nabi wafat dalam keadaan perisainya masih tergadai di tangan orang Yahudi. Nabi nak rolling kehidupan. Nabi gadai dengan barang. Itu cara hutang. Yang kita nak hutang 3-4 ribu, boleh. Buka gelang kita. Bagi kalau aku tak bayar, gelang ni kau boleh. 3 months. Itu adab kita berhutang. Bukan hutang kosong. Jadi kalau kita hutang orang umpamanya tak mampu nak bayar, istirdah, minta redha. Saya nak pergi umrah ni, orang belanja saya. Saya tahu saya hutang. InsyaAllah balik saya bayar, boleh tak? Saya minta redha. Kalau orang tak izinkan, saya tak pergi umrah. Tapi lillahi ta'ala, saya tak pakai duit saya pergi umrah. Orang tu pun berbesar hati nak pergilah doakan saya.
Begitu kan? Dan bila orang hutang kita pula, bila orang hutang kita, dan kita nampak ada asar, ada kesan-kesan yang dia memang tak boleh bayar, berat nak bayar, payah nak bayar, maka sunnahnya dalam Islam kita menghalalkan orang itu. Bari'un, melepaskan orang hutang kita. Itu sunnah yang paling afdal sekali. Tengok pada keadaan, kita nak pakai, kalau risau saya nak pakai, dia hutang saya RM10,000. Kalau saya halalkan, duit saya nak pakai. So kalau kita ikut dalam hukum, boleh minta. Tapi dalam bab ihsan, dalam bab kemuliaan, dalam bab kebaikan, kita lepaskan. Nanti lagi banyak 10,000 lain Allah akan bagi kita. Ya? Saya minta juga, maknanya dia belum belajar tasawuf lagi lah. Kalau dia macam bergaya, ada kereta, ada rumah, besar penilai. Boleh dengan hutang tu. Itu dia kena minta. Boleh kan? Kita kena minta juga. Kena minta. Dia beginilah juga. Pertama ada berhutang ni kena tulis kata Nabi. Faktubu, tulis. Takut lupa. Kita kena tulis, dia kena tulis. Tengok amount lah. Kalau amount runcit-runcit tak apa. Sebenarnya 300, 200, 100 okey lah. Okey, itu pun wajib dibayar juga. Kita boleh senang halalkan tak apa. Hutangnya besar, RM3,000, RM4,000, RM5,000, RM20,000. Tulis. Ada saksi, ada cakaran. Kalau boleh cakap, sekarang kita buat sini. Kan? Ataupun ini buat sini, emas buat sini. Kamu tak dapat bayar, kamu tak sahul, baru main-mainkan, memudah-mudahkan, barangnya kau ambil. Itu caranya. Nah, kalau kita bagi hutang secara melulu, kita pun tak ada istilahnya, itu salah. Itu yang salah. Yes? Yes, jatuh pada anak-anak. Yes. Kalau dia ada hutang, kalau dia ada pusaka, dia kena bayar hutang dulu. So tengok pada keadaan. Orang ini dia boleh bayar, saja tak nak bayar. Dia rasa kalau bayar tu hutang dia, duit dia habis. Dia saja tak nak bayar, kita kena minta. Cara satu kes saya selesaikan dulu, tapi ibu tak lekol lah cara ni. Ada satu hamba Allah, perempuan, dia mengadu pada saya, kawannya pinjam lebih kurang 20 ke 30 ribu ringgit. Pinjam duit lah. Dan semua pinjaman itu dia transfer ke akaun tu. Ada bukti. Kalau kita satu, anak-anak dia tetap kena bayar. Kalau dia tak bisa atau anak-anak tu susah. Macam mana cerita ni? Dia Dia tak ada pusaka, tak ada harta lah. Okey. Faham? anak-anak pun susah. Anak pun susah juga. Wajib bayar hutang bapak dia. Susah tak susah, wajib bayar hutang bapak dia. Kerana bayar hutang ni wajib dalam Islam. Wajib bayar. Yes, pada anak-anak. Ada suriat, yes. Dia tak ada silap bapak meninggal, automatik dia tak boleh bayar. Tak. Wajib bayar. Kalau anak-anak tahu. Kalau anak-anak tak tahu, bapak dia buat silent loaning. Anak-anak tak tahu, itu lain cerita lah. Tapi anak tahu, alhamdulillah saya hutang macam tawang. Tak boleh. Buat sesuatu. Anak kena usahakan, buat sesuatu. Contohnya pergi jumpa dengan penghutang tu, minta diskaun ke. Minta kurang harga ke, minta bayaran asuran ke. Ada macam-macam cara. Yang penting hutang tu terbayar. Okey. Baik, cerita tadi apa? Lupa dah. Ada satu hamba Allah. Satu hamba Allah mengadu pada saya. Allah ini hilaf saya buat tapi tak bolehlah kita nak buat lagi. So satu perempuan tu, kawan dia hutang dia lebih RM20,000 atau RM20,000 gitu lah. Kemudian kawan yang pinjam tu prosper. Dia buat bisnes ayam, dia buat jualan affiliate dalam internet, prosper dia. Nampaklah prosper kan. Hamba Allah dia minta dah hutang. Ya, bayar hutang aku. Tak apa. Hutang belum kau bayar. Mana dia? Kan sikit, tak ada bayar. Dia tak boleh, aku ni baru kena duit cash kerja. Nak ada duit kan, nak bayar duit anak semua. Berapa kau hutang kau? 25,000. Tak ada lah, mana ada. Mana ada bukti? Ini masalah manusia. Kau baik tu. Jadi jangan macam tu kan, saya nak pakai. At least bayar 5,000 dulu lah, saya nak buat. Tak. Yang kat sini tengah beli kereta baru balik genting yang jalan dengan keluarga. Tengah cerita pasal ayah yang baru nak beli untuk jadi induk. Dia mengadu pada saya, kita buat tindakan, kita tanya-tanya baik-baik pun tak boleh. Kebetulan saya dulu ada seorang sahabat. Saya mengadu pada dia kata apa, kita call. Jadi polis ni ambil maklum-maklum semua, polis ni call. Assalamualaikum warahmatullahi, kamu puan sekian-sekian, nama betul. Kami daripada Aman. Dengan okey Aman, kita kencing lah. Kami dapat aduan, awak sengaja tak nak bayar, bukti ada, transfer ada. 3 atau 4 hari kalau kamu tak ambil tindakan, kami akan serbu rumah kamu. Petang tu juga dibayar 25,000. Boleh pula bayar. Apa tak? So cubalah kalau ada bukti-bukti tertentu, ambil tindakan. Buat lawyer dan sebagainya. Kalau hutangnya banyak lah.
Bukanlah kita tak percaya kawan kita tu. Tapi dalam bab hutang, memang orang Asia ni ada masalah sikit. Susah nak bayar. Dia rasa duit tu cepat habis pula. Haram hukumnya. Haram hukum. Dosa. So, besok, ibu-ibu juga kalau nak bagi hutang berilah dengan cara hikmah. Walaupun keluarga terdekat. Kan? Minta cakaran ke, atau tulis ke. Besok kalau kita meninggal, surat tu sampai pada anak-anak kita. Kan? Ataupun apa dia? Dengan cara, apa pun cara sekalian. Saya rasa yang terbaik cakaran lah. Cakap. Kamu nak hutang saya, apa barang dulu tak? Tempoh 12 bulan tak bayar, hutang dia, barang dia profit. Itu sunnah. Itu kan? Halalkan hutang orang kepada kita. Okey. Kalau hutang sampai 300,000. InsyaAllah. Oh, okey. Gini, bukan saya suruh halalkan. Tidak. Hutang, kalau orang hutang kita, itu hak kita untuk habis semula. Walaupun berapa banyak pun. Walau berapa banyak pun. Tapi ada satu bab dalam Islam, dianjurkan salah satu benda afdal, paling mulia, paling baik, iaitulah bila kita nampak orang itu sendiri berat. Ada masalah, ada masyarakat. Miskin, susah. Memang susah betul. Waktu tu kita berbesar hati untuk menghalalkan. Okey, saya kan dulu pernah kongsikan satu cerita, satu hamba Allah yang kawan dia hutang di banyak tu pasal nak berbisnes. Ingat tak cerita dulu waktu kita, lama kita ada cerita, saya ada kongsikan satu cerita di Johor Bahru. Ada satu hamba Allah, lelaki, dia buat macam-macam perniagaan semuanya tadi. Dan dia akan pinjam duit dengan satu sahabat tu je. Mula pinjam sikit 1,000. Kawan dia tulis kat buku kan, buku tu. Tak main 25 tak cukup. Dia macam diary panjang tu kan. Ledger. Ledger buku. Satu hari hamba Allah yang bagi pinjam ni, bila dikira-kira, oi, kita pinjam RM33,000. Dia telefon, kau ni dah pinjam aku duit 33,000 tau. Kata hamba Allah tu, ya saya tahu, maklum saya tahu, tapi saya memang tak boleh bayar. Kalau kamu nak, mungkin seminggu saya boleh bayar RM50 je lah. Tak boleh macam tu. Tapi insyaAllah saya akan bayar hutang awak, jangan risau. Jadi hamba Allah ni kata, beginilah, aku bagi kau dalam 3-4 bulan kalau boleh selesaikan. Banyak sangat ni. Kita pun nak guna juga. Satu hari yang si bagi pinjam ni, dia pergi sembahyang masjid, ada tazkirah lepas maghrib. Kebetulan tajuknya tentang hutang. Dan dia terdengar, benda yang paling afdal kalau kita dapati, orang yang nak bayar ni berat, susah, masyarakat. Belum lagi prosper, maka bagi kita hak kepada persaudaraan, hak Muslim, halalkan. Dengan niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia pegang benda tu tak boleh fikir. Pada dia fikir, khalas. Orang ni pun tak ada kesan nak bayar. Bertahun dia hutang, tak boleh nak bayar. Dia balik, dia telefon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat, lillahi ta'ala, saya nyatakan begini, saya halalkan RM33,000. Bukan RM3,000, bukan RM300, bukan RM3,000 lah. RM33,000. Banyak lah. Kan? Hamba Allah pinjam dia kata, betul ke Tuhan? Banyak sangat ni. Saya usahakan. Tak apa, insyaAllah. Jangan risau. Yang penting, awak doakan saya. Maka hamba Allah yang pinjam dia kata, macam mana awak gembirakan hati saya, Allah akan bahagikan hati awak. Saya akan doakan awak. Itu dah selesai. Tidak halalkan. Tapi orang-orang begini, Allah takkan lepaskan. Allah akan bagi sabar yang gembira. Setelah beberapa hari, hamba Allah yang bagi pinjam ni, dia dapat panggilan telefon. Dia dapat satu panggilan telefon dari seorang sahabat dia. Sahabat dia kata, Assalamualaikum, nak tanya, kamu dah pergi haji belum? Oh, saya belum pergi haji, belum mampu lagi. Beginilah, saya dengan isteri saya ni nak pergi haji. Private. Kami dah daftar lah. Satu package untuk satu orang RM100,000. Kami dah bayar lah pun. Kebetulan isteri dia tak dapat pergi. Dia ada mesyuarat kat luar negara. Dia pengarah kan. So saya terkengiang, apa ni, kawan baik ni semua susah. So saya memang terniat nak bawa awak, jom ikut sekali lah. Saya dah bayar full. Ikut je. Saya tukar nama mereka. Okay, dia pun sujud syukur. Setelah beberapa bulan datang musim haji, Allah jemput dia pergi haji dengan cara yang paling istimewa sekali. Dan setelah kembalinya dia daripada haji, dia makin prosper, berniaga dia meletup. So dia kata, subhanallah, berkat dia menghalalkan Allah Ta'ala punya hamba ni, yang berat ni, yang masyarakat ni, Allah bagi saya macam-macam benda lain. Lepas tu kita selalu kena fikir, dunia ni Allah yang takbir, bukan kita yang takbir. So Allah yang gerakkan hati ni pinjam duit kita kan. Dia dalam keadaan susah kan. Pasal kita lepaskan dia lah. Kenapa lepaskan? Kerana saya tahu, yang duit yang saya dapat ni pun pemberian daripada Allah, saya kena berikan kepada orang. So kalau ada konsep gini, insyaAllah aman kita. Itu satu bahagian, satu keadaan. Keadaan lain, kita memerlukan, kita nak pakai.
Kita belum lagi boleh nak halalkan, tak perlu, kita ambil. Itu hak kita. Melihat pada keadaan, pada situasi. Dan keadaan yang satu lagi, orang yang bayar ni mampu nak bayar, tak nak bayar. Itu kena ambil tindakan. So, lihat pada keadaan. Ada satu hadis juga Nabi pesan, Al-Mu'min, seorang mu'min, la yasqut fi hufratin, tak akan jatuh pada lubang yang sama, sebanyak 2 kali. So, dulu bagi hutang dia tak bayar. Kali kedua datang minta balik. Takkan kita nak bagi dulu? Alas, kamu tak bayar hutang saya lah. Tak boleh. Begitu kan? Allahu a'lam. Ramai yang tak wajib pasal hutang. Lain saja, lain minta. Ya. Okay. Itu tak halal lah punya. Itu tak halal. Kena beritahu. Kena jelaskan, kena benda tu diselesaikan. Dia tahu, keluarga dia pun tahu. Gitu. Yes, kalau dia masih hidup. Kalau masih hidup, lafazkan. Bagi tahu dia. Khabarkan dia. Saya dah halalkan dah, jangan risau kita. Hilangkan berat hati itu. Kalau orang hutang ni berat hati. Kata Sayyidina Ali, orang yang minum susu selalu, Allah panjangkan umur dia. Tapi orang yang hutang selalu, Allah pendekkan umur dia. Kenapa? Beban dia fikir. Nampak tak? Macam tak ada pun ya. Kalau orang dah tanya, dah cakap dengan Oh. Okey. Okey. tapi dia boleh kahwin baru. Yang baru Dia lelaki bukan lelaki ya? Oh. Pasti pakai duit dia ke kahwin tu? Confirm dia kahwin tu pakai duit dia ke? Ataupun duit isteri baru dia? Tak tahu. Tak tahu boleh tanya lah. Boleh tanya. Tapi dia yang berhutang dengan saya, dia dah lama lah. Oh. Dia nak bayar daripada dia ada kerja sampai dia tak ada dia jadi penganggur, sampai isteri dia yang bekerja, sampai dia dapat kerja baru. Saya tak pun dia cakap, bayarlah RM50 tak boleh ke? Pun dia kata, Ya cakap dia Allah. tak ada. Tapi saya cakap RM50 baru. Wah. Macam ada duit dah. Ada satu hadis Nabi gambarkan Jadi yang paling besar selain kita bersedekah, iaitulah kita memberi hutang. Kerana apa yang besar? Iaitulah lepas kita beri hutang, kita kena sabar. Dan sabar itu dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang-orang dulu bagi hutang, dia sengaja bagi hutang supaya dia lawan nafsu, dia nak minta tahan, orang tu pula tak nak bayar. Sabar itu dinilai oleh Allah. So, sabar itu apa? Dia semayang ajar, kan? Minta Allah memudahkan hati dia untuk pulang balik. Sampai dah malam tadi tak. Hak kita minta, hak dia memberikan balik. Itu dia lebih baik. Kan? Dan kalau boleh buat tindakan-tindakan tertentu, ada bukti tak bagi hutang? Boleh dikankan. Ada tulis kat itu yang hutang. Kat slip tu ada tulis tak? Tak ada tulis tak? Tak tahu, tak cukup kot bukti. Di sisi undang-undang dia kata ini mungkin pemberian ke, tak cukup kot. Saya tak nak lah bawa sampai ke situ. Oh. Saya nak dia yang bagi kita sebab saya sekian. Fikir-fikir dia akan sedikit kan. Daripada kesekian tu sampai yang orang saya tak terima. Saya tak ada. Saya sampai mana tak lihat. Okey. Satu lagi dalam bab kita belajar tasawuf ni dia mencuci hati kita kan. Okey, tasawuf ni juga perlukan kita untuk praktikal. Baik, sekarang ni ada benda-benda yang atau perkara-perkara yang bila kita nak berusaha untuk pergi pada Allah, benda-benda ni meromekkan hati kita. Rosakkan fikiran kita, kan? So, afdal dalam Islam, perkara yang membebankan pemikiran kita, hati kita kena lepaskan. Ingat tak cerita seorang qadi, dia kena panah dengan sultan tu. Dia maafkan sultan tu. Bila dia tanya kenapa orang maafkan sultan tu kan, dia kata tak nak jadi benda ni beban dia maafkan pula. InsyaAllah kita ni daripada orang yang masuk syurga, tapi pasal dia kena diadili oleh Allah, 1, 2, 3, 4 jam kita duduk di sisi situ untuk selesaikan masalah tu. Kalau dia nak ngomong tak, kita dengan Allah tak ada masalah. Kita boleh selesai urusan kita insyaAllah. Tapi oleh sebab hutang ni besok dekat masyarakat kita ditanggung-tanggungkan. Kita kena bicara, kan? Kita kena masuk ke mahkamah Allah. Pasal dia, masa kita.
Jadi bila kita fikir-fikir ini kalau minta pun tak jalan, membebankan kita, otaknya kita kalau halangkan sudah. Jangan lagi dah stay away. Itu lebih baik. Ya. Okay. 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 Oh, okay. Oh, Masya Allah. Ilmu baru. Faham tak? Ini kita boleh buat. Kita utang orang tu, kita belum lagi yang mampu bayar, kita bagi dia Fatihah selalu. Bagi dia Fatihah. Sampailah satu tahap, boleh jadi Allah lemburkan diri, dia halalkan hutang kita. Ini betul tak mustahil. Fatihah ni, Habib Mashhur, seorang alim ulama dari Jeddah, disebut dalam kitab dia, Fatihah ini dalamnya terkandung semua rahsia-rahsia Al-Quran. Maknanya, kalau kita nak ada hajat, nak ada kebaikan, kemuliaan, nak lemburkan dia orang, cukup dengan Fatihah. Kata dengan syifa boleh. Orang sakit bagi Fatihah kat dia, syifa dia, sembuh dia. Kalau kita nampak Fatihah itu besar. Kalau nampak Fatihah itu tak besar, tak dapat apa. So dalam satu kitab, kitab lama tu, kitab apa, tak silap, Lum'atul Awraq yang perlu disebut, ada juga bacaan-bacaan tertentu, contohnya sembahyang rakaat, lepas tu baca doa Nabi Yunus, lepas tu minta pada Allah agar orang tu bayar hutang kita, pun ada juga amalan-amalan itu. Dan kalau kita tak mampu nak buat, terus saya rasa ini praktikal. Agar kita bagi dia Fatihah, supaya dilembutkan hati sebagainya. Nah, betul lagi. Okay. Memang tak disangka ya. Barakah Fatihah ini luar biasa ya. Ustaz bersama di situ dalam satu makal dia kata bila orang tanya macam mana tuan boleh jadi ulama besar di Indonesia, mengaruh ilmu luas, itu tak ada saya tak ada. Kecuali ibu saya tiap-tiap hari bacakan 100 Fatihah untuk saya sampai saya balik belajar. Dia waktu tu dia kata dia banyak belajar di negeri dia banyak tak lulus, dia lulus. Dia memang nampak pemahaman ilmu dia luar biasa lah. Rupanya ibu dia tu hari-hari Fatihahkan dia 100 times, tak pernah lupa. Kalau kita boleh buat demikian, tak mampu nak buat 100, buat 10 pun jadilah. Kerana kita percaya pada barakah yang ada pada surah Fatihah. Kan? Lepas kita juga dianjurkan, setiap kali mana-mana lepas belajar ke, lepas zikir ke, lepas kita amal ke, lepas kita salat yang banyak ke, waktu nak bersurai, nak bangun tu, waktu nak bersurai tu, kita kena baca Fatihah. Cara dia macam mana? Ini diajar oleh Abu Yah Al-Maliki daripada Bukit Makkah. Ini Abu Yah yang betul lah. Okay. Kita baca Rabbana. Cuba tulis lah. Ini kita amalkan insyaAllah. Rabbana, wahai Tuhan kami. Rabbana, taqabbal. Taqabbal, dimulak. Minna, daripada kami. Saya ulang Rabbana, taqabbal, minna, bisirril, bisirril, B-I-S-I-R-R-I-L, bisirril, dengan rahsia, bisirril, Fatihah. Rabbana taqabbal minna, bisirril Fatihah. Ya Allah, terimalah kami dengan rahsia surah Fatihah. Macam-macam Bismillahirrahmanirrahim. Maka segala yang kita belajar tadi, yang kita zikir tadi, yang kita salat tadi, semuanya diterima oleh Allah. Okey, boleh. Silakan. Okey, silakan. Oh, Masya Allah, masih gede. Oh, Masya Allah. Betul tak? Boleh tak masalah. Semuanya boleh. Kita meminta apa nama dia daripada sahabat Nabi SAW, dengan selawat Nabi, sebut-sebut nama Nabi.
Imam Sakhawi dia kata sebut nama Nabi pun syafaat juga. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kan? Tak boleh insya-Allah. Ini bukanlah satu bentuk syirik pada Allah, tidak. Itu namanya tawassulan. Tawassulan boleh. Boleh tak terangkan sebab apa? Dia Habib kata tahu jangan buat tangan macam ni. Tasbih. Okey, dalam bab satu bagaimana? Okey, ada dalam kehidupan kita benda-benda yang dimakruhkan yang kita buat. Dan benda-benda makruh ini dia merosakkan jisim kita, badan kita. So dulu kita mungkin tak perasan, sekarang ni bila belajar ilmu fisiologi baru kita nampak tu. Macam contohnya sebelum saya terangkan benda ni. Contohnya kenapa kita tak boleh masuk bilik air pakai tangan kaki kanan? Kerana kaki ni memberi isyarat. Kalau kita pakai kaki kanan, kaki beri isyarat kita kat tempat yang baik, tempat yang berhenti, tempat yang bagus. Kekallah kamu di situ. Kalau salah kaki, ada kaki tu kita duduk bilik air lama-lama. Otak kita. Kenapa tak boleh masuk pakai kaki kiri? Kerana kaki kiri ini menahan badan kita berjatuh dan mengantar isyarat pada akal kita berada di tempat yang kotor, tak duduk lama-lama. So itu merosakkan otak kita. Makruh lah. Nabi tak jelaskan kenapa. Nabi kata jangan. Nabi dalam satu hadis Nabi kata la takun tashbiqan. Tashbiq ni macam ni. Kerana ini benda yang malaikat tak suka. Tashbiq ni. Lalu disebut bila Nabi pernah doakan, ya Allah, berilah hidayah kepada ahadil umarain. Bagilah hidayah kepada salah satu Umar. Umar Al-Khattab ataupun Umar Abu Jahal. Abu Jahal apa dia? Umar juga. Jadi bila hidayah itu diturunkan, Umar yang Abu Jahal ni buat gini tangan dia. Setelah diturunkan pada dia. Diturunkan pada Sayyidina Umar Al-Khattab. So tasbih ini, itu tidak dibolehkan dalam Islam. Tapi tasbih dengan sahabat-sahabat boleh. Kita buat gini dengan kawan-kawan tangan kawan. Atau Nabi buat gitu. Nabi bila berjalan, Nabi pegang tangan Nabi. Sahabat-sahabat Nabi. Pada orang mazhab Hanafi kan, Indonesia, orang Pakistan, orang India. Kita tengok macam straight ke apa ni kan. Itu tersunnah Nabi. Okay? Subhanallah, dalam ilmu fisiologi, bila kita buat begini, kali ini dijelaskan, dulu begini, mengekang darah daripada jalan kepada kita. Apa tak? Semua benda yang Nabi cakap semua sebab. Atau bila kita, kalau buat dengan kawan kita, kita dapat energi dia dapat energi kita. Bersentuhan. Tapi kalau kita buat sendiri, dia rosakkan kita punya perjalanan darah dan oksigen. Nabi jangan buat gitu. Dan ada juga pendapat yang kata ini sunnah para jahiliah itu. Orang jahiliah makan pakai tangan kiri. Duduk bagi ni, bagi tu. Nabi tak nak umat dia sama macam jahiliah. No. You have your own tokoh. Kamu orang Islam, ada tertentu sahabat. Bagi ni tak boleh. Bagi ni tak cukup. Tak boleh. Banyak benda makruhan. Imam Syafi'i sebut dalam kitab dia, mata-mata tangan. Dalam salat takmi'un tak boleh. Dalam salat pandang kiri kanan tak boleh. Kan? Dalam salat pandang ke atas tak boleh. Makruh. Kan? Bila berjalan di pasar, tengok-tengok rumah-rumah orang tak boleh. Itu merosakkan tubuh kita. Begitu juga tasbih. Bila kita duduk satu majlis, kat rumah ke mana-mana, elakkan itu begitu. Kata, stop. Okay? Kata ribut. Kalau tangan bersulang ni tak boleh. Walaupun kat sini ke sini kan. Buat gini pun tak boleh. Sini ke, buat gini ke. Ada boleh. Ada. Itu lagi boleh. Ada satu ustaz beritahu saya, kenapa orang perempuan sekarang buat gini kat suami dia. Bagi dia nak goyangkan tu. Tulus. Okey, soalan lain ada? Kemudian bila satu masa baru dia teringat pasal hutang dia. Tapi bila dia jadi penjual semua tak ada tak cara lain untuk menyelesaikan hutang. Okey, sekarang baik. Dia pergi makan kat kedai, lupa nak bayar. Dah makan, dah bedal semua. Balik pula. Dia ingat rumah dia kan ya. Lepas tu lupa. Ini berlaku lah. Jadi mana-mana hutang atau makanan atau benda yang tak bayar atau hutang pada manusia dah tak ada. Waris pun tak ada. Islam mengajar kita untuk buat tebusan, redeem. Kita buat infak, jangan pergi masuk dekat masjid, itu tak. Pertama cari waris dia dulu. Jumpa waris, baru redeem.
Redeem ni apa dia? Buat infak, buat sedekah apa semua. Minta Allah pahalanya daripada fulan dan fulan. Kalau kita nak jumpa orang tu. Kan? Kita macam seorang sahabat saya, dia hutang dengan satu profesor $200 US. Bila dah ada duit nak bayar balik, profesor tu dah pindah pergi Amerika dan meninggal lah pun. Takkan nak pergi sana cari dia? Jadi redeem, tebusan, buat tebusan. Tebusan maksudnya buat apa pun cara infak atau sedekah, makanan umpamanya, pahalanya kita minta diberikan kepada orang yang fulan dan fulan. Maka di mahsyar kelak, besok kalau bila dia datang nak ambil pahala kita, aku dah siapkan pahala kau. Yang satu pahala. Redeem tu namanya kita tebus. Kalau orang tu bukan Islam. Nak bayar tak ada, dia nak bayar, kita pun dah tak sedia. Dia pun dah tak ada, kita tak tahu. Dan dia just ni pengalaman saya nak pinjam duit dengan kawan saya masa nak buat business tu. Punya dengan kawan saya sendiri. Tapi dia orang Cina. Dia tapi tak ada friend apa lah. Kita pinjam friend aje lah. Lepas tu bila dah lama saya pun dah lupa. Bila saya dah ingat balik daripada hutangnya dia, saya nak call dia dah tak tahu, nak cari dia pun tak tahu. Lepas tu saya nak bayar pun macam ni lah, saya kan dulu ada yang pakai banji yang besar dekat dia. Jadi saya ambil sedekah. Boleh insyaAllah. Satu berbahasa kata kalau kita ambil duit daripada bukan Islam, halnya yang sama, tapi duit itu kita simpankan. Esok-esok kalau zuriat dia datang, atau kenalan dia datang, atau kerabat dia datang, baru kita pulangkan balik. Sebab untuk balasan orang-orang bukan Islam itu, ihsan baginya adalah di dunia. Di dunia, bukan di akhirat. Akhirat tak ada. Okay. Baik, soalan? Jika orang berhutang kepada lelaki, anak wajib bayar zakat. Tapi kalau anak dia tak mampu nak bayar, dia wajib bayar. Macam kalau orang hutang tu lelaki? Lelaki, okey. Anak dia wajib bayar kan? Tapi kalau anak dia tak mampu nak bayar, dia wajib membayar. Isteri si mati tu? Yes, betul. Isteri ni wajib bayar. Siapa hutang, keluarga dia kena bayar lah. Isteri dia, anak-anak dia kena bayar. Kalau mereka tahu. Kalau mereka tak tahu langsung, selamat daripada itulah. Selamat daripada hutang tersebut. Betul hutang tu boleh kan? Baik, ada soalan lain? Tak ada dah. Ya. Saya nak bayar minta. Ini saya nak Okay. Saya tak bayar lagi, buat tu akan sama lagi. Oh, sama pengetahuan. Cuma Yang dia saya, tiba-tiba lagi saya kena potong. Oh, Saya dapat tahu dia pakai nama saya. Hmm. So, hutang lah. Okay. Dan saya nak claim dengan dia. Tak banyak dalam 3,000. Dah betul. Tapi dia dah bayar 800 tu pun sebab saya dan sebab keluarga dia. okay. Sebab bayar 800 tu je, dia dah tak nak bayar. Oh, Waktu ni pun dah tak nak masuk campur sebab macam penikman dia lah, lagi perangai dia kan. okay. Lepas tu, macam saya sendiri, saya rasa macam tak payah lah untuk saya sebab dia dah Affair lah. dia boleh jadi kereta, yang boleh kahwin. Saya rasa dia tak bayar duit saya tu. Sengaja tak bayar. Saya tak bayar. Saya yang cakap tadi saya tak halalkan, tapi dalam saya bincang dengan sebenarnya, seandainya saya atau dia baru saya halal. Boleh macam tu. Kalau tak, saya tak halal. Boleh ke? Boleh. Boleh tu. Sampai dia hidup di dunia ni, saya tak halalkan dia. Sebab ada potensi dibayar. Tapi kalau orang dia mati, atau saya mati, saya halalkan. Boleh. Terlepas dia. Itu melampau lah. Ambil loan tu, tanpa pengetahuan kita. Cuma ada tu. Mencuri nama tu. Ada mencuri. Orang mencuri, tak nak bayar hutang, dapat double dosa daripada Allah. Begini ada kat dunia. Macam-macam. Kan? Tahun lalu saya dapat satu kes. Ingat tak saya cerita, satu hamba Allah perempuan. Seumur hidup dia kumpul duit sebanyak RM49,000. Sebab nak pergi haji dengan suami dia. Suami dia tak mampu. Suami sakit. Okey, sampai dah tahun dah pencen, memang dah settle nak pergi haji ni, nak pergi haji yang terbaik. Duit tinggal RM30 je kat bank. Punya anak saudara tu curi duit tu. Buat report apa semua tak ada bukti. Tak boleh claim. Panggil anak saudara tu tak, sorry lah saya tak boleh bayar dia. Kalau kau mati baru kau halalkan nak. Kau akan siksa oleh Allah. Orang hidup, anak tu meronta-ronta. Banyak masalah anak sakit dan sebagainya. Ini pencurian. Mencuri. Yang saya marah pada ibu tu, kenapa anak saudara tahu tak? Dia kata, dia yang memutuskan akaun saya, kad saya. Bagus. Bagi lagi anak tu.
kad bank semua berapa. Kenapa makcik tak tahu? Saya tak kerti. Belajar lah. So, hajar tu, dia orang yang bekerja, dia tahu. Kenapa tak saja lah, senang anak uruskan. Anak saudara uruskan, anak tak ada. Bagi anak saudara, dunia hari ni tak begitu, tak macam dulu. Ini berhati-hati ya. Sampai ke hari ni tak dapat pergi haji. Tapi tak ada duit habis. Sebab tu Nabi kata, jangan jatuh di lubang yang sama 2 kali. Sekali mungkin tak nampak, tak perasan. Kali kedua berhati-hati lah. So kita mengambil pengajaran daripada orang, kita bersikap waspada yang betul. Wallahu ta'ala a'lam. Habis kelas. Baik, apa yang kita bincangkan ini mudah-mudahan dapat sedikit pemahaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala berbagai topik-topik ini kita bincangkan dengan ringkas. Mudah-mudahan Allah berikan kita afiat, syifa, memberikan kelembutan hati orang-orang yang hutang kepada kita, bayar semua hutang kita. Allah berikan kita kedudukan, kebijaksanaan, tak mudah luntur, tak mudah dipujuk mengambil harta bayangan kita. Dan mudah-mudahan Allah bagi kita daripada baik kepada lebih baik. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umr, وصحة في الجسد وسعة في الرزق توبة قبل الموت شهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عن الحساب وأمانا من العذاب نصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم اللهم يا محول الأحوال حول علينا للأسر الحال ويا مقلب القلوب الأبصار ثبت أقدامنا على دينك وعلى طاعتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.